manusia memerlukan sains dan teknologi untuk membangun dan memakmurkan alam ini. Tanpa sains dan teknologi, dunia tidak mungkin maju seperti yang kita lihat pada hari ini. Manusia sahaja dan bukannya makhluk lain telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu keupayaan untuk membangunkan sains dan teknologi. Ini kerana manusia sahajalah yang mampu untuk memahami tabiat alam ini secara terbatas. Kebolehan manusia memahami tabiat alam secara sistematik, secara mantik, secara berobjektif, yang kemudiannya membangunkan apa yang kita kenali sebagai sains dan teknologi. Inilah yang memungkinkan manusia untuk mengurus dan mentadbir alam ini dengan baik. Sains bukanlah ilmu yang boleh atau mampu menerangkan segala-galanya. Setidak-tidaknya, semua orang tahu yang sains tidak boleh menerangkan tentang aspek kebahagiaan dalam kehidupan seorang insan. Sains juga tidak mampu menerangkan kepada manusia aspek kepuasan emosi dan rohani kepada seseorang. Malangnya, sanjungan yang terlalu tinggi kepada sains menyebabkan ilmu ini telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia. Segala ilmu termasuk ilmu sains sosial dan kesusastraan perlu dijelaskan melalui pendekatan saintifik sekiranya ia ingin diterima sebagai satu ilmu yang sejagat. Begitu juga dengan ilmu yang berhubung kait dengan psikologi dan juga keinsanan. Semuanya menggunakan pendekatan saintifik, walaupun para sarjana amat memahami bahawa ilmu yang berhubung dengan kemanusiaan amat bersifat subjektif, bukan objektif seperti pengetahuan sains. Sehingga kan ilmu yang bersifat keagamaan dan kebudayaan juga perlu dijustifikasikan secara saintifik sekiranya ia ingin diterima secara sejagat. Hakikat inilah yang menyebabkan masyarakat mengabaikan ajaran agama, budaya, adat resam dan tata susila kehidupan seharian yang akhirnya menghasilkan mereka yang berfahaman saintisme, yakni menjadikan sains sebagai ideologi hidup mereka sehingga melahirkan insan yang buta agama dan kabur tentang matlamat hidup sehingga meruntuhkan institusi rumah tangga, adab tata susila dalam bersosial dan membawa kepada kemusnahan alam sekitar, dan juga membawa kepada kekacauan dan kecelaruan dalam sistem ekonomi. Ini semua akibat daripada sains yang dibangunkan tanpa agama, tanpa nilai-nilai keinsanan yang murni yang menyebabkan mereka menjadi buta. Natijahnya, lahirlah suatu sistem ilmu yang memisahkan antara urusan yang berhubung dengan memahami tabiat alam, yakni sains, dengan sistem ilmu yang membolehkan manusia mengenal siapa Tuhannya, yakni ilmu agama, dan ilmu yang membolehkan manusia memahami tanggungjawab sosial dengan lebih baik. Beberapa cadangan alternatif telah dikemukakan oleh pemikir-pemikir barat, misalnya Gardner yang membicarakan tentang konsep kecerdasan pelbagai tahap atau lebih dikenali sebagai multiple intelligence. Goldman yang mengajukan konsep kecerdasan emosi atau emotional intelligence, dan Zohar yang mengutarakan konsep kecerdasan spiritual. Namun, konsep kecerdasan pengertian yang diberikan oleh sarjana sains barat kerana mereka lah yang memperkenalkan istilah tersebut. Secara tradisinya, sains sebagaimana yang diajukan oleh sarjana barat dapat kita takrifkan sebagai pengetahuan yang bersistem dan terumus. Kamus Inggeris Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan sains ialah kajian secara bersistem berdasarkan kepada pencerapan dan eksperimen. Sains juga boleh kita takrifkan sebagai satu aktiviti pencarian yang berterusan untuk menerangkan secara rasional tentang fenomena alam tabi'i. Dari sudut etimologi, istilah sains adalah istilah yang dipinjam atau diambil dari istilah bahasa Latin iaitu scientia. Scientia bermaksud pengetahuan, yakni darjah tahunya seseorang tentang sesuatu perkara. Tetapi tidak semua pengetahuan boleh dianggap sebagai pengetahuan sains. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan sains ialah pengetahuan yang maklumatnya, yakni hasil daripada pengamatan fenomena alam tabi'i, dijana dan dikembangkan secara bersistem dengan kaedah-kaedah tertentu berdasarkan premis tertentu oleh pencerapnya
sehingga menumpukkan pengetahuan yang boleh dipercayai sama ada melalui eksperimen atau hujah mantik secara teori. Kepada sarjana barat, kebenaran sains merupakan kebenaran yang bersandarkan kepada matlamat yang ingin dicapai oleh kerja yang dilakukan oleh ahli sains melalui apa yang disebut sebagai asymptot, iaitu suatu kebenaran yang tidak konklusif dan tidak mutlak, yang masih boleh dipertikai dan dikritik, tetapi diandaikan sedemikian. Sains hanya memberikan suatu arah ke mana sesuatu kajian saintifik itu boleh dilakukan, tetapi tidak mempunyai matlamat akhir yang ingin dituju. Dengan demikian, penerokaan pengetahuan tentang fenomena tabi'i alam yang dikaji itu sentiasa berubah dan sifatnya tidak mutlak. Sejarah sains telah menerangkan kepada kita bagaimana teori sains yang berhubung dengan angkasa raya misalnya sentiasa berubah sejak zaman berzaman daripada zaman silam sehinggalah ke hari ini. Daripada yang beranggapan dan percaya bahawa dunia berada di hujung tanduk sehinggalah kepada teori letupan besar atau Big Bang yang terkenal ketika ini. Begitu juga itu jatuh apabila dilepaskan dari satu tempat yang tinggi. Kenapa pokok memerlukan sinaran matahari untuk membesar? Kenapa sifat api itu membakar? Kenapa pisau yang tajam akan memotong? Kenapa air yang dicincang tidak putus? Dan pelbagai fenomena alam lagi. Terdapat satu peraturan tertentu yang perlu diikuti dan dapat difahami kenapa objek jatuh apabila dilepaskan, kenapa api membakar, kenapa pisau yang tajam memotong dan sebagainya. Inilah yang kita kenali sebagai peraturan alam tabi'i dan inilah juga yang ingin dikaji oleh ahli sains. Bagi tokoh Profesor Dr. Shahrir Muhammad Zain, antara pelopor pemikiran sains Islam di Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam buku beliau yang bertajuk Pengenalan Falsafah Sains, takrif sains yang biasa didukung oleh kebanyakan sarjana dapat dinyatakan seperti berikut. Sains berupa analisis fenomena alam tabi'i secara sistematik, mantik dan objektif dengan kaedah khusus yang diperantikan untuk mewujudkan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai. Walaupun takrifan sains ini masih boleh diperbaiki dan dihujahkan lagi, namun secara umumnya dapat kita katakan bahawa sains tulen adalah pengetahuan yang berpaksikan kepada bagaimana manusia mampu untuk mencerap dan memerhati alam tabi'i yang berkelakuan mengikut fitrahnya. Hasil pencerapan secara sistematik ini kemudiannya dihujahkan dan dianalisis secara mantik dan objektif, dilakukan eksperimen dan dibuat perbandingan dengan andaian teorinya. Pengetahuan ini terus dipupuk dan dikembangkan kemudiannya untuk menambah khazanah pengetahuan sains itu sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk membangunkan pengetahuan sains, ahli sains perlu membuat beberapa andaian asas tertentu yang menjadi premis kepada pembangunan ilmu sains mereka. Premis pengetahuan sains tabi'i daripada segi matanya menunjukkan kekurangannya mengikut perspektif Islam tentang sesuatu fenomena yang dicerap. Mereka bebas menyoal apa sahaja tentang kebenaran sains yang mereka dakwa. Ahli sains juga percaya bahawa setelah mereka menyiasat secara saintifik, akhirnya semua orang akan memberikan kesimpulan yang sama tentang apa yang dicerap atau diamatinya, walaupun mereka berada di tempat yang berbeza dengan mempunyai budaya yang berbeza. Dengan andaian yang ketiga ini, mereka beranggapan bahawa ilmu sains adalah bersifat sejagat, tidak seperti ilmu yang berhubung dengan budaya dan adat yang lazimnya bersifat setempat. Berdasarkan kepada andaian-andaian tadi yang menjadi premis kepada sains ini, kita dapat simpulkan bahawa untuk membangunkan sains dan teknologi menurut perspektif sarjana barat, kita perlu memberikan perhatian dan penumpuan kepada 5 perkara berikut. Pertama, alam ini mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi. Dengan demikian, seorang ahli sains mestilah berkebolehan dan berkemampuan untuk mencerap tabi'i alam yang mempunyai peraturan atau hukum-hukum tertentu yang perlu dipatuhi. Kedua, kebolehan manusia untuk memberi alasan dan sebab musabab kenapa fenomena tabi'i tersebut berlaku. Alasan yang diberikan mestilah secara sistematik, rasional dan secara objektif. Yang dimaksudkan dengan objektif adalah seseorang itu perlu mengetepikan segala nilai-nilai agama,
budaya atau kepercayaan adat resam di dalam membuat perhitungan tentang sesuatu pemerhatian saintifik. Ketiga, membuat atau mengadakan suatu kaedah yang bersesuaian untuk memahami fenomena yang dikaji. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah sains. Kaedah ini adalah kaedah yang dapat diterima dan diyakini oleh masyarakat saintifik. Ia boleh dalam bentuk eksperimen atau dalam bentuk hujah secara teori. Keempat, menambah pengetahuan tentang fenomena alam tabi'i yang dicerap. Oleh kerana ahli sains yakin bahawa kajian saintifik adalah berterusan selagi manusia dapat menghujah secara sistematik, mantik dan objektif, maka pengetahuan baharu yang diperoleh hasil dari cerapan ini akan menumpuk pengetahuan baharu tentang fenomena yang sama yang dicerap sebelum ini. Dan kelima, oleh kerana ahli sains amat yakin bahawa kajian mereka tidak mutlak dan boleh saja diterangkan dengan lebih terperinci kemudiannya oleh mereka yang lebih arif mengenainya, maka mereka perlu menyatakan darjah keboleh percayaan mereka terhadap fenomena alam yang mereka terangkan. Darjah keboleh percayaan ini dinyatakan dalam bentuk analisis ralat. Dalam analisis ralat terdapat dua perkara yang boleh menyumbang kepada ketidaksempurnaan cerapan, iaitu ralat sistematik yang disebabkan oleh keterbatasan alat untuk membaca dengan teliti, dan ralat yang kepada ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ditulis, dimashafkan dan diriwayatkan dengan mutawatir, jelas dan tanpa keraguan. Dengan demikian, membaca Al-Quran walaupun tanpa memahami maknanya ialah ibadah. Ketiga, Al-Quran juga ialah sebuah kitab yang sah, asli dan juga tulen, yang tidak pernah dan tidak boleh dicabar oleh sesiapa sahaja sejak ia diturunkan dan dijilid pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan sehinggalah ke hari ini. Penjilidannya telah diketuai oleh Zaid bin Thabit bersama-sama dengan Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Keempat, Al-Quran ialah sebuah kitab yang melahirkan individu dan masyarakat yang beragama. Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah agama Islam. Agama yang merangkumi aspek ritual dan sosial. Agama yang melahirkan insan yang bermasyarakat, berbudaya dan beradab dalam kehidupan mereka secara tersusun, teratur dan bersistem. Sehingga untuk memastikan umat Islam terus terbangun, maka mereka perlu menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan aspirasi dalam membina masa hadapan hidup mereka. Dan kelima, Al-Quran ialah kitab yang perlu dipercayai, diyakini dan diimani sepenuhnya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu daripada rukun iman. Mempercayai Al-Quran dengan bersungguh-sungguh ialah sifat sejati seorang insan bergerak Muslim. Manakala mempertikaikan Al-Quran boleh membatalkan syahadah, walaupun terdapat kenyataan dalam Al-Quran secara rasional dan mantiknya bertentangan dengan pemikiran seseorang atau sekumpulan orang. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim AS yang dibakar oleh Raja Namrud tetapi tidak terbakar. Kisah Nabi Isa AS yang dapat menghidupkan orang yang mati dan banyak lagi. Ini adalah dasar utama kepada pembangunan akidah umat Islam. Para pendengar sekalian, apakah kedudukan sains dalam ilmu wahyu sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran? Sarjana Islam tidak pernah menolak pendekatan sains seperti yang diamalkan oleh sarjana Barat yang kita sebutkan sebelum ini. Malah, dalam pandangan sarjana Islam, umat Islam amat digalakkan untuk memerhati dan mencerap tabi'i alam. Ayat 190 hingga 191 dalam surah Ali Imran jelas memuat kejadian alam tersebut yang seimbang dan menurut qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan kepadanya. Melihat fenomena alam langit adalah termasuk dalam bidang astronomi seperti yang kita kenali hari ini. Manakala ayat dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar umat Islam mencerap dan memikirkan tentang kejadian fenomena air hujan yang turun dari langit yang kemudiannya menumbuhkan pelbagai jenis tanaman. Begitu juga dengan gunung ganang, struktur batu batan dan bahan-bahan galian yang bermanfaat untuk manusia.
Tidak cukup dengan alam tabi'i, Allah Subhanahu Wa Taala juga menggesa umat Islam untuk mengkaji tentang manusia, pelbagai binatang liar dan binatang ternak yang mempunyai pelbagai ragam dan telatah yang boleh dipelajari dan diambil manfaat oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang yang memerhati dan mencerap tabi'i alam ini dengan kalimah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka." Ini bermakna dalam Islam, ilmu yang berhubung dengan memahami tabi'i alam, yakni yang kita kenali hari ini sebagai ilmu sains, sesungguhnya amat penting untuk kita pelajari dan kuasai. Tetapi ilmu sains tersebut mestilah yang tidak melupakan kita kepada tanggungjawab yang menciptakan tabi'i alam berkenaan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, Islam amat menyuruh umatnya menguasai sains dan teknologi, tetapi menguasai ilmu sains ini tidak boleh dilaksanakan sehingga melupakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja dan pada bila-bila masa, termasuk dalam apa juga keadaan seperti berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring atau di mana sahaja dalam masa yang sama, dapat memahami tabi'i alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini Allah gelar dengan gelaran ulul albab, yakni orang yang berakal. Dalam surah Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan golongan ini sebagai al-ulama. Golongan al-ulama ini adalah golongan yang boleh memahami tabi'i alam, fenomena hujan yang turun dari langit, yang menumbuhkan pelbagai jenis tumbuhan, yang dapat memahami kejadian gunung ganang dan segala jenis batuannya, yang memahami tentang atmosfera, yang memahami mengenai kepelbagaian telatah manusia, dan juga mereka mempunyai tanpa sebarang keraguan. Ahli sains Islam juga percaya bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk memahami tabi'i alam secara sistematik, mantik dan terbatas, sebab mereka telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengurus dan pentadbir di dunia ini, yakni khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mungkin dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik sebagai khalifah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membekalkan kepada mereka satu keupayaan untuk memahami tabi'i alam ini. Dalam masa yang sama, mereka sebagai khalifah Allah perlu mengasah bakat dan keterampilan diri dalam memahami tabi'i alam. Dengan demikian, kewajipan untuk membangunkan ilmu sains dianggap sebagai satu tugas fardu kifayah kepada mereka. Bagi ahli sains Islam, ilmu tidak terbatas kepada apa yang boleh dicerap oleh akal manusia sahaja. Ilmu yang dapat ditanggapi oleh akal manusia disebut sebagai ilmu akli, manakala ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang, sama ada melalui pembacaan ilmu Allah yang terkandung di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melalui ilham atau intuisi, disebutkan sebagai ilmu nakli. Kedua-dua ilmu ini amat diperlukan dalam kehidupan saintis Islam. Ilmu akli adalah ilmu yang diperoleh seseorang berdasarkan kepada kekuatan akal berfikir, manakala ilmu nakli adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada petunjuk dan hidayah daripadanya. Kekuatan ilmu nakli berdasarkan kepada sejauh mana kepercayaan seseorang itu membangunkan aspek tauhidik seseorang. Sistem kepercayaan yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada amalan ibadah seseorang. Dengan demikian, bagi ahli sains Islam, ilmu mempunyai hierarki atau marhalah tertentu. Hierarki tertinggi ilmu adalah ilmu yang dapat mengenalkan seseorang kepada Tuhannya. Ilmu itu bukan sahaja membolehkan seseorang itu mengenal Tuhannya, malah menjadikan segala amalan lain dilakukan kerana Tuhan yang dikenalinya itu. Tahap-tahap ilmu ini dibincangkan secara terperinci oleh tokoh-tokoh ilmuwan seperti Imam Al-Ghazali dan juga Ibn Khaldun di dalam kitab-kitab karangan mereka. Jadi sebagai kesimpulan, kita katakan bahawa epistemologi sains Islam adalah sains yang berteraskan wahyu ilahi. Saudara-saudari yang diberkati dan dirahmati Allah sekalian, perbezaan yang amat ketara antara sains dalam perspektif Barat dan sains Islam adalah sains Barat menolak sebarang bentuk hujah agama, walaupun ahli sains mereka memahami bahawa ilmu mereka itu terbatas, tidak mutlak dan bersifat sekular. Manakala sains Islam adalah sains yang amat mementingkan ketuhanan. Malah semangat dan matlamat terakhir mereka berkarya adalah semata-mata kerana Allah. Jahil bagaimana mungkin
alam ini dapat diurus dan ditadbirkan dengan baik sekiranya kita jahil mengenai tabiat alam. Bagaimana mungkin kita dapat membuat pakaian untuk menutup aurat kita sebagaimana yang dituntut oleh agama sekiranya kita gagal untuk membuat pakaian sewajarnya? Bagaimana mungkin kita menunaikan segala amalan yang terkandung dalam rukun Islam sekiranya kita tidak menguasai sains dan teknologi? Sebab itu, agama akan tempang tanpa sains dan teknologi. Semoga perkongsian yang dibawakan pada hari ini menerusi program Tadabbur sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Saya sudahi dengan kalimah mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.